Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Selepas Nurul Izzah Anwar kalah dalam pilihan raya baru-baru ini di Permatangpau, ramai yang menjangkakan, ramai yang sudah dapat mengagak apa yang berlaku di Permatangpau. Tapi ramai yang tak percaya. Akhirnya, hari ini dilaporkan di Harapan Daily oleh Norman Redzwan, Permatangpau kini dah macam tak ada wakil rakyat. Menjadi persoalan sekarang ialah di mana wakil rakyat Permatangpau? Adakah beliau tidak kompeten atau adakah beliau hanya menang pada waktu itu tapi tidak dapat menjalankan tanggungjawab dengan baik? YB Fawaz Muhammad Jan tidak berasa maluka apabila penduduk Permatangpau terpaksa merayu simpati dari mantan ahli parlimen Nurul Izzah dan ahli parlimen Bukit Mertajam. Anda masih ingat lagi pada tahun 2023, kejadian 15 motosikal hangus dijilat api di Flat Tuna Seberang Jaya. Bagaimana Nurul Izzah menerima mesej memohon bantuan walaupun dirinya hanya mantan YB. Atas keprihatinan dan rasa kasih kepada penduduk Permatangpau, Nurul Izzah ke sana ke sini mencari dana sebanyak RM30,000 untuk membeli 15 buah motosikal baru untuk membantu penduduk yang menjadi mangsa. Selepas itu, seorang penyokong Tegar PAS yang bekerja sebagai pengawal keselamatan Hospital Bukit Mertajam mendapatkan pula bantuan daripada ahli parlimen Steven Sim bagi membantu proses anak tunggalnya yang bakal melanjutkan pelajaran di Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTM. Sebelum itu, dia yang merupakan pengundi Permatangpau telah pergi ke pejabat pusat khidmat di sana untuk meminta bantuan, tetapi dia hanya diberikan RM150 sahaja. Sebab tidak mampu menghantar dengan kereta, dia mahu menggunakan bas. Bila Steven dapat tahu berita tersebut, dia menawarkan diri untuk menanggung tambang mereka sekeluarga pergi dan pulang. Selain itu, wang tunai sebanyak RM3,000 disumbangkan dan mengambil Hanani dalam program anak angkat Parlimen Bukit Mertajam. Anak itu ditanggung sepenuhnya sepanjang pembelajaran di UTM. Bayangkan Steven Sim bukan wakil rakyat Permatangpau. Atas nilai kemanusiaan menghulurkan bantuan tanpa mengira latar belakang keluarga, fahaman politik bangsa dan agama. Terbaru, van Persatuan Kebajikan Kanak-kanak terancat akal seberang perai. Van yang digunakan terlalu uzur dan selalu rosak. Sekolah ini juga berada di Parlimen Permatangpau. Akhirnya pihak sekolah terpaksa bertemu Steven Sim memohon bantuan. Minta maaf YB, kami langgar kawasan tetapi kami banyak menerima komen cuba minta bantuan dengan YB Steven Sim. Maksud langgar merujuk bahawa mereka bukan penduduk Bukit Mertajam tetapi Permatangpau. Tidak berapa lama dari pertemuan itu, Steven Sim menghadiahkan sebuah van baru untuk sekolah tersebut yang jauh lebih selesa dari yang sebelumnya. Tiga kejadian ini seolah-olah Permatangpau tidak mempunyai wakil rakyat. Kemana Ustaz Fawaz yang diagung-agungkan untuk mewakili mereka bila berada dalam kesusahan? Menyesal atau tidak memilih Ustaz Fawaz yang hanya mampu menzahirkan simpati? Betul. Apa yang dikatakan Tuan Ibrahim Tuan Man. Kita nak pilih ini bukan imam sembayang. Kita nak pilih wakil rakyat. Saudara-saudara sekalian, apa pendapat anda? Adakah orang Permatangpau kini merasa menyesal atau tidak memilih Ustaz Fawaz yang menjadi wakil rakyat mereka? Sekian untuk kali ini.
Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Fahmi mengibaratkan hubungan PAS dan Bersatu kini menanti retak, menanti belah. Baru-baru ini isu tentang pemilihan Perdana Menteri menjadi panas. Terkini pula isu tentang tebu katap. Pengarah komunikasi Pakatan Harapan berkata, perbalahan calon Perdana Menteri dan pengguguran Exco Bersatu di Perlis menjadikan hubungan PAS Bersatu semakin panas. Beberapa isu dalaman yang melanda Perikatan Nasional PN ketika ini menggambarkan hubungan PAS dan Bersatu bagaikan retak menanti belah, kata pengarah komunikasi Pakatan Harapan PH Fahmi Fadzil. Beliau yang juga Ketua Penerangan PKR menyifatkan hubungan PAS Bersatu semakin panas berikutan perbalahan isu poster boy, calon Perdana Menteri Perikatan Nasional dan terbaru pengguguran Wakil Bersatu dalam rombakan Exco Perlis. Selain isu dalaman, beliau turut menyifatkan prestasi pembangkang sebagai semak dan imbang juga sendu, terutama di dalam sidang Dewan Rakyat. Baru-baru ini kita lihat desakan pengerusi PN cari poster boy baharu, adun digugurkan di Perlis dan acara besar di Terengganu tidak dijemput pimpinan atau pemimpin tertinggi Bersatu. Ini bibit-bibit menunjukkan kelemahan dalam Perikatan Nasional dan hubungan yang semakin renggang, semakin hari semakin jelas, katanya lagi. Sudah pasti juga performance pembangkang di Parlimen cukup sendu bila mereka tidak boleh membincangkan isu yang substantif. Malah untuk 2 tahun berturut, mereka gagal menampilkan belanjawan alternatif. Kita lihat ini retak menanti belah, katanya kepada pemberita selepas majlis pelancaran aplikasi MyTV mana-mana di IHU Proton. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas pengguguran 2 adun Bersatu daripada jawatan Exco Perlis pimpinan Perikatan Nasional. Menurut laporan sebuah portal berita tempatan, alasan pengguguran adun berkenan bukan disebabkan prestasi tugas. Sebaliknya didakwa atas faktor politik. Sebelum ini, perbalahan dalam Perikatan Nasional terserlah apabila Naib Presiden Bersatu Ahmad Faizal Azumu Peja dalam satu kenyataan mengusurkan Muhyiddin Yassin sebagai calon tunggal jawatan Perdana Menteri PN pada PRU yang akan datang. Bagaimanapun, Mursyidul Ampas Hasyim Jassin yang menegaskan parti itu lebih layak memimpin PN sekaligus menolak cadangan Muhyiddin sebagai calon Perdana Menteri untuk gabungan tersebut. Sementara itu, mengulas polemik penggunaan Dewi Bahasa di papan tanda, beliau yang juga Menteri Komunikasi berkata setiap pihak berkuasa tempatan PBT sudah menetapkan peraturan bagi penggunaan bahasa di papan tanda kedai atau premis. Justru, Fahmi berkata, tidak sepatutnya perkara itu dijadikan polemik kerana pemilik premis seharusnya mematuhi peraturan yang ditetapkan. Kita sedar, setiap PBT ada menetapkan peraturan tertentu, termasuk papan tanda kepada peniaga mereka harus faham dan patuh. Isu ini tidak patut dipolemikkan, tetapi dalam aspek penguatkuasaan diharapkan ia tidak bersifat bermusim. Misalnya ditonjolkan di media sosial baru ambil tindakan. Sewajarnya pemantauan sentiasa dibuat. Sekiranya papan tanda itu dari awal lagi dikenal pasti melanggar peraturan, jangan tunggu bertahun baru ambil tindakan kerana boleh mencetuskan persepsi berbeza kepada rakyat. Perlu berlaku adil dari awal, kata Fahmi lagi. Saudara-saudara sekalian, apakah pendapat anda tentang isu kali ini? Benarkah Perikatan Nasional bakal akan bubar dan tumbang? Fahmi ibaratkannya PAS Bersatu retak menanti belah. Adakah dengan selepas ini
PAS akan meninggalkan Bersatu lalu membentuk jajaran politik baru bersama parti yang lain? Kita nantikan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.